berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini
capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bawa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bawa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Bicara Nasional. Malam ini kita akan membicarakan tajuk Mampukah BN memenangi PRU15? Kestabilan dan kemakmuran masih lagi tema yang diguna pakai oleh Barisan Nasional selepas PRN Melaka dan PRN Johor. Malam ini di studio BNCOM menerima tetamu khas kita, Datuk Seri Jamil K. Baharom, yang merupakan pengurusi perhubungan UMNO Negeri Kedah. Apa khabar, Datuk Seri? Alhamdulillah, terima kasih. Nampak semangat. Kita telah pun masuk ke dalam tempoh, belum tempoh kempen, tetapi pilihan raya telah pun dinyatakan akan dilaksanakan pada 19 bulan November. Parlimen telah dibubarkan. Dan Datuk Seri, bagaimana Datuk Seri melihat setakat ini persediaan parti berdepan PRU15 ni setakat ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada segmen Bicara Nasional pada malam ini, BNCOM yang berkesudian untuk menjemput saya ke studio. Saya mengucapkan jutaan terima kasih Datuk Anan selaku pengacara pada malam ini. Saya melihat kalau sebut persiapan, sebenarnya sejak daripada perubahan kerajaan dahulu, daripada PRU14 kita kalah, kita berada di bawah kerajaan 22 bulan, iaitu kerajaan Pakatan Harapan. Dan akhirnya kerajaan tumbang dan jatuh sendiri. Bukan pasal kerana sesiapa, tetapi oleh kerana mereka sendiri yang mengolah dan mengatur perjalanan parti mereka, kerajaan mereka, dan akhirnya tumbang. Dan saya fikir bermula daripada itulah di mana terutamanya Barisan Nasional mengambil ketetapan bahawa kita mahukan mandat rakyat ini dipulangkan kembali setelah kegagalan ini, dan rakyat juga menunggu untuk perubahan-perubahan yang lain. Maka kita melihat adalah tidak wajar dan tidak sepatutnya bahawa kerajaan ini diganti dengan hanya sekadar pilihan daripada kalangan ahli-ahli parlimen semata-mata. Namun kita juga akur dan patuh titah kepada Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong pada waktu dan ketika itu melihat suasana serangan daripada COVID-19 kepada dunia begitu menghambat. Penularan telah pun mula merebak di seluruh dunia, dan dunia telah pun mengambil langkah pada waktu itu mengisytiharkan ianya sebagai pandemik. Maka kita juga melihat keperluan untuk melihat kepentingan rakyat, kepentingan negara, kepentingan untuk semua hal yang berkaitan dengan kedudukan negara. Maka sebab itu, kalau saya katakan tadi, persiapan telah bermula sejak daripada permohonan kita nyatakan. Tetapi kita faham, Datuk Nan, bahawa apabila persiapan itu dia tidak menjadi lengkap, walau macam orang nak kenuri kahwin lah, selagi tidak sampai kepada hari sebenar tu, persiapan tu tidak akan selesai dan tidak akan habis kepada kesudahan dan juga kepada persiapannya. So, apapun, Kedah telah pun bersiap sedia bagi menghadapi
PRU yang ke-15 mendatang. Maksudnya selagi kita tak sampai pada tarikh kejadian itu, sentiasa bersedia. Macam-macam Ya, kita buat, betul ya, betul. Dan kalau kita lihat Datuk Seri, PRU 14 yang kita sebut kekalahan Barisan Nasional, sebelum kita pergi kepada tajuk kita mampukah BN memenangi PRU 15 ini, mungkin Datuk Seri nak berkongsi pandangan Datuk Seri. Kekalahan PRU 14 itu, adakah ianya satu pengertian atau memberikan satu pengajaran kepada Barisan Nasional? Kalau nak disebutkan, saya suka nak menarik gini tu ya. Quran merakamkan kepada kita fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takruhu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada ketika, maksudnya ada ketika perkara yang kita suka, kita senang dan kita merasakan ianya baik untuk kita, tetapi sebenarnya ianya tidak baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ada perkara yang kita benci, maka kadang-kadang kebencian itu sebenarnya ada perkara yang baik kepada kita. Maka sebab itu diajarkan kita buat baik berpada-pada, tetapi buat jahat jangan sekali. Maka sebab itu ada perumpamaan di dalam Melayu itu mengajar juga kepada kita bahawa ada perkara, of course, Datuk ya, kalau bercakap soal kekalahan, siapa yang nak kalah? Dan selepas daripada kekalahan itu, tentunya rasa malu. Tentunya rasa segan. Nak keluar rumah pun segan, nak keluar ke kedai pun segan, nak keluar ke mana-mana tempat keramaian. Kita rasa malu dan segan. Tentunya kita yang pejuang-pejuang parti, nak pakai baju uniform yang macam ni, nak pakai baju lambang yang seperti ini, nak pakai baju warna merah untuk UMNO dan sebagainya, tentunya kita akan terasa dilihat ini kumpulan-kumpulan yang kalah. Apatah lagi waktu kemudian kekalahan itu dihambat dengan pelbagai tekanan-tekanan. Tekanan daripada pihak keselamatan, tekanan daripada yang rakan-rakan kita kena pakai baju warna oranye dan sebagainya. Semua ini tentu mengundang kepada hal yang membawa kepada kita rasa tak nak perkara tersebut. Tetapi saya katakan ada ketika dan waktunya ianya baik untuk kita. Baik kerana saya melihat pada hari ini rakyat diberi peluang untuk menimbang dan melihat apakah bagaimana pengurusan pentadbiran kerajaan di bawah kepimpinan Barisan Nasional. Dan kemudian apabila di sana ada kumpulan yang mewawarkan, kami mampu melaksanakan yang lebih baik daripada itu. Kami mampu menawarkan yang lebih baik daripada itu. Dan kami mampu untuk memberikan segala macam janji-janji yang tak dijanjikan dan tak mampu diberikan oleh orang lain. Minyak yang turun RM1.50. PT-PTN yang dihapuskan. Peluang pekerjaan 1 juta. Tetapi kemudian apabila rakyat melihat 17,000 dalam tempoh sebulan. Kita pilihan raya 9 hari bulan Mei tahun 2018. Kemudian beberapa hari selepas itu kita mula puasa. Di saat bulan puasa itulah hampir nak raya 17,000 kaki tangan terutama kontrak. Daripada rakan kita di jasa, rakan kita di BTN, rakan kita di pelbagai sektor-sektor perkhidmatan kerajaan yang ditamatkan pekerjaan. Kemudian rakyat mendengar lagi bagaimana pengumuman-pengumuman saraan dan juga pengumuman pencen yang akan bakal ditiadakan. Jadi keluh kesah semakin tumbuh, muncul dan mereka melihat peluang pekerjaan 1 juta bukan pengisian kepada pekerjaan. Bahkan penamatan daripada pekerjaan dan sebagainya. Tentunya tambah-tambah di saat nak menyambut hari raya. Di saat anak-anak nak pakai baju baru. Mak bapak menunggu di kampung halaman. Kepulangan anak dan menantu. Dan serta cucu kesayangan nak sambut hari raya. Tapi saat dan ketika itu mereka pulang dengan jawatan dan pangkat yang hilang. Saya melihat juga bahawa ada rakan yang mengadu. Bahawa dia bekerja di sektor high speed rail. Yang berstationkan di Negeri Sembilan waktu itu. Tetapi tiba-tiba apabila mereka menyatakan sokongan kepada janji-janji baru minyak yang nak turun, janji baru wanita yang bakal mendapat RM50, orang Felda yang bakal untuk dihapuskan hutang-hutang Felda mereka walaupun separuh daripada jumlah sebagainya. Banyak sangat janji-janji yang ditaburkan. Tapi orang ini yang bekerja dekat dengan high speed rail ini tiba-tiba telah direviewkan laluan dan juga direviewkan jumlah bayaran dan dia di antara profesional arkitek yang ditamatkan pekerjaan.
Kerana faktor Pembatalan projek tersebut. pembatalan projek tersebut. Jadi maknanya rakyat dapat menilai di mana buruk dan di mana baiknya perbezaan parti-parti ini, dan sekaligus Allah izinkan bukan hanya sekadar PH yang menang. Bagi izin pula selepas daripada PH itu naik pula daripada PN. PN yang naik sesudah daripada Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri selepas PRU 14, naik pula Perdana Menteri yang kedua. Dan kemudian 17 bulan pula berlalu, naik lagi kepada BN. Nah, di depan mata kita ada perbandingan yang dapat dilihat dan diperhatikan oleh rakyat. Maka yang kita kata tadi, kebencian tadi, rupa-rupanya ada kebaikan di sana untuk rakyat menilai dan rakyat melihat. Dan saya yakin bahawa apa yang berlaku PRN Negeri Melaka, apa yang berlaku PRN dekat dengan Johor, dan begitu juga yang berlaku dekat dengan Sarawak, pola pengundian dan juga pemilihan parti-parti yang memerintah dan jumlah undi yang didapati oleh Barisan Nasional memperlihatkan bahawa rakyat melihat dan menilai kepada perkembangan tadi sehingga menyebabkan keadaan keputusan pilihan raya ianya mencorak warnakan pemikiran mereka selepas daripada PRU yang ke-14. Jadi harapan kita nanti PRU yang ke-15 rakyat kekal kepada momentum yang sedia ada, kekal kepada pegangan dan juga konsep yang sedia ada bagi memilih pada PRU yang ke-15 akan datang. Betul, jelas apa yang Datuk Seri sebut. Kita lihat juga sebelum tu Datuk Seri, sebelum tu pilihan raya kecil, 7 pilihan raya kecil. Ya. Juga menampakkan perubahan sokongan rakyat. Pola Tapi berubah. Datuk ya, Yes. kalau bercakap soal pilihan raya kecil, saya nak tarik sikit. Boleh. Selepas kita kalah pada 9 hari bulan Mei 2018, 2018 ada beberapa pilihan raya kecil. Satu kita ada di Sungai Kandis, satu kita ada di Seri Setia, satu kita ada di Balakong. Semua ini berlaku pada tahun 2018. Dan 2018, rakyat masih lagi meletakkan harapan kepada Pakatan Harapan. Tetapi Masih menunggu janji. menunggu janji. Sebab, ialah pada waktu tu jawapannya agak masih lagi kluk-klek kita kata. Masih lagi tidak pasti. Satu baru sebab dia kata, tunggu dulu Sat, 100 hari tak sampai lagi. Betul. Dah cukup 1 hari, dia kata pula. Kalau orang kahwin pun 9 bulan baru bersalin. Jadi sekarang tunggu sekejap. Jadi rakyat penunggu Mei sehingga sampai Disember. Bermulanya Januari tahun 2019, pilihan raya kecil di Cameron Highland. Kemudian pada bulan Mac, kalau tak silap saya, dekat Semenyih. Diikuti April dekat dengan Rantau. Dan kemudian diikuti dekat dengan Tanjung Piai. Kita pergi ke Sabah. Kita pergi dekat dengan sebelum tu kita di Chini. Selim dulu. Chini dulu. Kemudian baru kita balik ke Selim. Betul. So semua ni 7 siri yang berlaku sesudah daripada tahun 2018. Ini menggambarkan kepada kita bahawa pola pengundian dan juga pemikiran rakyat yang melihat kepada perbezaan-perbezaan tadi. Jadi sebab itu, kalau saya katakan tadi, ukurannya kepada pilihan kecil ini memberikan semangat dan kekuatan untuk kita menghadapi PRU yang ke-15. Datuk Seri, saya dengar Datuk Seri sebut tentang kebencian yang muncul, yang ditonjolkan, yang cuba orang kata apa, dihasut kepada rakyat, kebencian kepada kepimpinan Barisan Nasional dan janji yang mereka tawarkan. Saya tertarik soal kebencian ni. Saya lihat PRU ke-15 ini, adakah kempen seumpama ini masih lagi diguna pakat oleh Pakatan Harapan? Okey, Tok ya. Tok, saya melihat menanam kebencian gitu. Menyemai kebencian. Saya melihat kita tidak pernah melihat bagaimana approach ataupun pendekatan yang ditanam dalam setiap kali pilihan raya. Dulu apabila dekat hampir nak pilihan raya ataupun kita katakan kita punya parlimen sudah sampai kepada hayatnya 4 tahun ataupun 4 tahun lebih, maka baru bermulanya momentum parti-parti politik untuk nak menggerakkan jentera mereka. So, dia mula warm up. Tapi bermula daripada PRU 12, 13, 14, kita tengok momentum itu sentiasa berjalan berterusan. Tetapi pola approach untuk pilihan raya yang ke-14 ni sangat berbeza daripada kebiasaan. Mereka melihat beberapa target yang tertentu dan target paling utama kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan bukan takat Perdana Menteri, termasuk isteri, keluarga dan sebagainya. Itu satu hal.
dia mempunyai serangan yang sangat tajam. Dilunggukkan semua kesalahan itu kepada kerajaan dan kerajaan itu dilunggukkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Itu satu. Yang keduanya saya melihat bahawa selain daripada kebencian yang ditanam begitu dalam, marah kepada kes yang berkaitan YNDB, marah pula kepada kes yang berkaitan Atan Tuya, marah pula Atan Tuya pun dia tak tamat di situ saja. Ada usaha yang dibuat menghubungi Sirul yang duduk di luar negara, wartawan berkumpul, ada sidang media khas yang bakal nak dibuat walaupun sebenarnya hanya sekadar gimmick dan tidak ada pun percakapan-percakapan dengan yang mereka berada di Australia dan sebagainya. Tetapi kaedah dan approach itu dibuat begitu tutur rapi. Oh, kamera AS yang bakal nak dihapuskan, kebencian ditanam. Ada kamera yang AS di Lebuh Raya tu dispraykan dengan cat. Jadi tumbuh rasa marah, kebencian yang begitu sangat mendalam. Kemudian dibawa datang pula janji-janji manis. Segala bulan dan bintang dijanjikan. Segala kemanisan yang bakal nak dicurahkan. Segala kemewahan yang bakal nak diberikan. Bayangkan minyak seringgit 50 sen. Air yang kita minum, teh tarik pun dah satu gelas masa tu dah dekat RM2.50. So, minyak 1 liter RM1.50. Punya susah nak cari gali kan. Siapa yang mampu menolak tawaran-tawaran yang sebegini hebat? Siapa mampu menolak PTPTN, pinjaman RM30,000, RM40,000, RM50,000, yang balik minta kat mak pun mak tak boleh nak bagi, minta kat ayah tak boleh nak bagi. Tetapi janji sekali pangkah masuk dalam, tak kira lah, terutamanya saluran anak muda, saluran 4, 5, 6 ni, pergi masuk dalam, pangkah tak sampai 2 minit, lekat dakwat di jari ni, then you dapat penghapusan kepada pinjaman RM40,000, RM30,000, RM50,000 daripada PTPTN. Just, bukan semalaman. Berapa minit saja untuk nak mengundi tersebut. Maka sebab itu, mereka mengubah pengundian pada PRU yang ke-14. Satu lagi, mungkin saya duk tengok dalam pengalaman kita, sebenarnya kita tak pernah melalui pengalaman pilihan raya 3 penjuru. Sebab sebelum-sebelum daripada ini, yang kita lalui ialah 2 penjuru. Straight fight, 2 corner fight. Tapi kali ini 3 corner fight yang kita tak dapat nak membuat bacaan-bacaan yang secara tepat. Dan pada ketika yang sama, mungkin barangkali kita mendapat maklumat-maklumat yang tidak tepat tentang pola dan juga tentang bagaimana corak pengundian yang bakal akan diterjemahkan. Sebab itu, maklumat yang didapati, BN masih benang dan sebagainya. Bukan soal kita selesa, tetapi kita melihat keyakinan itu ada di situ. Jadi itu, saya nampak ini keadaan-keadaan tambahan kepada masalah yang menyebabkan kekalahan yang lalu. Dan kita belajar sangat bermanfaat kepada kita daripada pengajaran itu, bagaimana 3 corner fight, bagaimana 4 penjuru. Bahkan kita di Sabah, kita faham. Mereka boleh banyak sampai berbelah penjuru. Mereka ada pengalaman yang seperti ini. Tapi kita for the first time, kita menghadapi straight fight di mana-mana semua pun 3 ke 4 dan lebih. Itu Datuk yang saya rasa. Pengalaman tu mengajar kita. Ya, betul. Jadi sekarang kita lihat PRU 15 ini, macam Datuk sebut. Kita akan berdepan dengan 3 penjuru, 4 penjuru, mungkin 5 ataupun 6 penjuru, secara bebas dan sebagainya. Bagaimana Datuk Sri melihat? Bila saya lihat seolah macam Barisan Nasional ini menjadi satu parti yang dilihat akan menang PRU 15. Dan sudah ada usaha di antara mereka ni berbincang untuk bergabung. Tun Mahathir pun nak menghulurkan tangan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita lihat macam seakan ada cubaan untuk bergabung. Menampakkan bahawa mereka seakan menghidu atau merasai bahawa Barisan Nasional akan menang. Dan mereka ini menyerang, semua pihak ni menyerang Barisan Nasional. Mampukah Barisan Nasional bertahan menghadapi serangan daripada semua parti yang melawan dengan Barisan Nasional ni? Okey, saya melihat secara kritis hal yang seperti ini kerana dalam menghadapi PRU yang mendatang ke-15 ini, ianya dianggap sebagai PRU yang menentukan hidup dan mati semua parti yang ada dalam negara ini. Jadi termasuk perjalanan Barisan Nasional. Mungkin corak warnanya bakal berubah kalau sekiranya kita nauzubillah tidak mampu menggapai kemenangan. Tetapi kita juga sedang melihat perkembangan-perkembangan di keliling. Contoh kita mengambil kira, oleh kerana PH sudah ada pengalaman yang begitu besar di dalam collection yang mereka buat. Oleh kerana mereka hanya mempunyai
kesamaan dalam konteks musuh yang mereka hadapi, Betul. mereka melupakan dulu untuk sementara tentang hala tuju masing-masing. Tetapi akhirnya, janji 2 tahun untuk nak diserahkan kepada PM yang seorang lagi itu, akhirnya kekal sebagai PM tepi. Jadi, itu juga tentunya amat dibimbangi oleh satu pihak yang dijemput. Saya faham, Datuk. Dalam lingkungan kebelakangan ini, masing-masing ada yang memberikan pandangan. Kita lupakan soal masalah sama-sama kita. Lupakan dulu perkelahian sama kita. Lupakan soal ego masing-masing. Lupakan walaupun saya terpaksa menjilat ludah sendiri. Macam-macam yang dikatakan. Jadi ungkapan ini ialah supaya nak menarik mengajak. Faham dan ingat, musuh kita adalah Barisan Nasional. Tetapi orang juga melihat kepayahan untuk bergerak. Adakah akan berulang lagi 22 bulan? Ataupun tinggal 2 bulan sahaja lepas daripada ini? Jadi kemah besar itu sukar untuk nak diletakkan tapak dia. Bukan hanya kemah nak dipasang. Meletakkan tapak itu pun sudah selalu sukar. Dan mereka juga faham. Kemana sesudah mereka bersatu ni, hal yang paling susah ialah pembahagian kerusi. Kerusi mana yang nak dibahagikan kepada, sebab masing-masing mempunyai dia punya ayam sabung masing-masing. Jadi ayam sabung ini harus diletakkan dalam gelanggang. Tapi kalau dah ada collision, maka tentunya peluang kepada ayam sabung ini untuk nak diletakkan ke dalam gelanggang tak boleh. Jadi tentunya mereka juga menghadapi kesukaran. Saya nampak bahawa bagaimana kalau nanti daripada bersatu yang bersama dengan PAS, tentu pada tempat-tempat tentu mereka klaim kursi mereka ini patut wajar diberi kepada orang ni. Tetapi apa base yang nak digunakan dalam pembahagian kursi. Begitu juga dengan GTA bersama-sama dengan PH. Bagaimana gabungan mereka ini nak digabungkan dalam bahagian kursi. Siapa yang akan mendapat kursi yang lebih banyak? Siapa yang mempunyai jentera untuk buat kerja? Soal pemimpin mungkin ada. Tapi jentera nak pasang poster, jentera untuk Pak Cabar, jentera untuk GOTV, Get Out the Bottle, jentera untuk nak jaga IT, jaga untuk poster, perang saraf, gerak saraf, segala macam. Semua ini perlu dipikirkan. Kerana selain daripada pemimpin, selain daripada ayam sabung, pembantu-pembantu yang ada di luar ni perlu juga disiapkan. Dan saya juga agak sedikit terkesan Datuk Seri bila ada di kalangan pengasas politik maupun pemimpin-pemimpin parti-parti yang menentang Barisan Nasional ini, mereka menggambarkan kalau sekiranya mereka tidak dapat memenangi, seolah semacam akan ada gabungan selepas pilihan raya. Adakah itu jawapan kepada kestabilan politik negara? Sekali lagi tu ya. Penggabungan dalam keadaan tidak ada satu parti pun yang dominan. Ya, kita bercakap soal kestabilan ni. Maka kalau tidak ada suatu parti yang dominan ataupun parti yang boleh menjadi teras untuk menerajui, of course kita nak cakap soal kestabilan, of course kita nak cakap soal kemakmuran. Bila kestabilan dah tak ada, kita tak payah cakap dah lagi soal kemakmuran. Sebab dia tidak boleh datang melainkan dengan pakej awal, iaitu kestabilan terlebih dahulu. Dan tu ya, kalau kita melihat, saya sebut selalu saya ulangkan dalam banyak pertemuan-pertemuan, majlis-majlis ceramah sebagainya. Saya selalu kata, bayangkan kita ni umpama orang yang kahwin 3. Sebab PRU yang ke-14 telah meletakkan negara mempunyai 3 Perdana Menteri. 3 Perdana Menteri. Bayangkan orang yang bukan kahwin 3 sekaligus. Maksud saya, kahwin cerai. Tok boleh bayangkan apa pandangan jiran-jiran kita. Apa pandangan orang-orang lain terhadap kita yang kahwin. Tak kira lah. Orang lelaki ke, dia orang perempuan ke. Kahwin, habis edah, kahwin lagi, cerai lagi. Kahwin, habis edah lagi, cerai lagi. Tentunya orang melihat ini ada masalah. Bayangkan Tok ya. Kita punya jiran-jiran yang nak datang melabur dengan kita. FDI kita, Foreign Direct Investment kita. Dan begitu juga investor dalaman. Kan? Yang daripada local investor kita ni pula, adakah mereka berani untuk nak melabur? Kalau mungkin takat ratusan ribu ni, boleh tahan. Tapi kalau dia dah menjangkau kepada angka jutaan, dia tidak semudah itu. Apatah lagi perjalanan negara kita dalam tempoh 4 tahun setengah ni, sejak daripada PRU 14, kita berjalan dalam keadaan 22 bulan itu, pelbagai polisi yang
hari itu dinamakan manifesto, dah dikatakan bukan lagi kitab suci. Dan kemudian tidak langsung dilaksanakan kerana tak boleh. Dan yang jaga menulis dia punya manifesto pun beritahu dia hanya tukang catat saja pada waktu itu. Dia pun tak sangka dia menang. Dah tak sangka menang. So semua jawapan ini sangat-sangat memelekkan kepada rakyat dan juga pelabur. Habis 22 bulan, kita terus masuk kepada satu lagi pasal yang mengejutkan semua orang. Pasal yang pertama ialah kita COVID dan kemudian PKP. Dan sekatan-sekatan PKP dikuat lagi pula dengan pelaksanaan darurat. Yang bukan hanya darurat itu untuk kesihatan, termasuk juga parlimen digantung. Jadi, penilaian sangat dibuat oleh pelabur-pelabur kepada negara kita Malaysia pada waktu dan ketika ini. Jadi, kalau macam dalam keadaan yang macam itu, saya balik kepada saya punya analogi tadi, kalau kahwin 3, cerai, kahwinkan cerai, kahwin cerai, maka orang melihat bagaimana jiran kita negara Thailand, bagaimana negara Singapura, bagaimana dengan negara Indonesia, Vietnam, Laos, Kemboja, semua yang berada berdekatan dengan kita dan negara dunia yang menjadi rakan dagangan kita. China di antaranya, Amerika di antaranya juga sebagai rakan dagangan. Australia, New Zealand, rakan-rakan dagangan yang pernah bersama kita, pembeli sawit kita, tentunya mereka bimbang untuk masuk menjadi pelabur kepada negara kita. Arab Saudi yang pernah 30 bilion lebih melabur dekat Pengerang. Kerisauan dan kebimbangan mereka, wang mereka akan hilang di dalam pasaran pelaburan yang ada dalam negara kita. Maka sebab itu, Tok, saya melihat bahawa tanpa kita mengusahakan kestabilan, maka kita tak akan bertemu dengan kemakmuran. Tuan Sri, saya kira kita sudah sampai penghujung. Terima kasih kerana bersama kami. Begitu cepat masa lalu. Cepat. Saya nak bagi peluang kepada Tuan Sri untuk barangkali memberikan sedikit peringatan kepada pengundi-pengundi, terutama sekali pengundi-pengundi di parlimen-parlimen di negeri Kedah. Kita tahu negeri Kedah tidak membubarkan DUN. Okey. Maka akan ada pilihan raya kali ini melibatkan parlimen-parlimen di Kedah. Silakan Tuan Sri. Peringatan untuk pengundi-pengundi di Kedah. Untuk semua pengundi-pengundi di seluruh Malaysia, terutamanya bagi negeri Kedah, sebab saya selaku pengurusi Badan Perhubungan UMNO bagi negeri Kedah dan juga pengurusi Barisan Nasional untuk negeri Kedah, saya memohon, merayu kepada semua masyarakat, khususnya 1.5 ataupun 1,570,000 pengundi-pengundi yang ada di negeri Kedah, berilah peluang untuk Barisan Nasional untuk kembali bersama dengan negara dan kita meletakkan keyakinan. Tagline yang kita ada, iaitulah tema yang kita tekankan, iaitulah kita nak mewujudkan sebuah kestabilan dalam negara kita Malaysia dan juga mewujudkan kestabilan dalam negeri Kedah dan termasuklah kita nak membawa kepada kemakmuran. Saya faham anak muda memerlukan peluang pekerjaan, mereka yang keluar daripada bangku sekolah menengah dan universiti, mereka nak cari peluang pekerjaan. Mereka yang dah berkahwin memerlukan kepada usaha-usaha untuk menyediakan infra kepada mereka-mereka ini, termasuklah bukan hanya soal jalan raya, rumah dan sebagainya, jalan-jalan dan juga termasuk jambatan. Dan tentunya di Kedah tu kita menghadapi masalah air yang sangat meruncing. Kita mengharapkan insya-Allah dengan suasana yang ada, kita boleh mampu menyumbang kerusi kepada kerajaan Barisan Nasional ke Putrajaya. Maka dengan ini kita dapat memberikan kembali pulangan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat. Rakyat negeri Kedah, mereka terdiri daripada petani, rakyat negeri Kedah terdiri daripada pesawah, mereka terdiri daripada nelayan, mereka terdiri daripada pesawit, penanam sayur dan sebagainya. Maka kita juga mengharapkan dengan usaha membentuk kestabilan, akhirnya kita cuba nak makmurkan rakyat negara negeri Kedah khususnya tentang hal-hal pertanian. Dan begitu juga kita nak bawa sebanyak mungkin pelabur bagi memajukan negeri Kedah insya-Allah. Jadi sekali lagi saya pohonkan kepada seluruh rakyat negeri Kedah, pengundi-pengundi 1.5 juta ini untuk memberikan undi dan kepercayaan bagi Barisan Nasional kembali untuk menuju ini Kedah pada PRU yang 15 yang akan datang. Terima kasih Datuk Seri. Kita berjumpa lagi dalam ruang bicara dan banyak lagi topik-topik yang akan dibicarakan oleh panelis-panelis tetamu khas yang kita akan panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi.